أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, Alhamdulillah. Apa khabar semua? InsyaAllah semua sihat. Alhamdulillah. 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 InsyaAllah. Okey. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni. InsyaAllah setelah kita cuti Raya Haji, Raya Kurban beberapa hari sudah. Dan kembali kita bersama lagi dalam kelas-kelas online kita bermula daripada malam kemarin lah, dua hari lepas kita dah mula kelas-kelas. Dan malam ni Masya Allah dapatlah kita teruskan juga kelas kita, itulah kelas Asas Tajwid Al-Quranul Karim. Apapun kita akan teruskan lagi kelas ini dalam rakaman pada kali ini, rakaman kita yang ke-73. Saya kira-kira kita dah 73 kali kelas tajwid. Masya-Allah. 73 ni bukan angka yang sedikit lah. Bukannya tak kerap kita bertemu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita semenjak 2 tahun sudah sampai ke minggu ini untuk tajwid sahaja rakaman yang ke-73. Masya-Allah, tuan-tuan boleh tengok balik rakaman pertama, kedua, saya belik-belik saya tengok balik, Masya Allah, banyak sebenarnya kita dah berbual dan juga berbincang, bermuzakarah. Istilahnya kita tukar ilmu lah. Saya belajar dari tuan-tuan, tuan-tuan pun dapat dengar daripada saya perkongsian daripada awal. Memang kita seronok kalau ada masa masuk dalam channel YouTube yang saya khususkan untuk kelas kita sahaja. Channel tu saya tak viral lah, untuk kita-kita sahaja. Kalau tengok daripada awal rakaman yang pertama, kedua, ketiga sampai ke sini, Masya Allah, kita akan nampak kesungguhan tuan-tuan daripada awal sampai sekarang. Masih lagi beristiqamah dan juga masih lagi bersemangat, masih lagi bersungguh-sungguh lah. Setiap kelas ada sahaja tafaul, maknanya uh, maklum balas dan juga tindak balas daripada peserta dan juga para hadirin untuk nak mengambil bahagian, sama ada menjelaskan, mengupaskan tajuk-tajuk ataupun menjawab soalan ataupun mengemukakan soalan. Semua itu atas kesungguhan masing-masing untuk nak menambahkan lagi ilmu, pengetahuan dan juga ilmu tajwid, ilmu Al-Quran. Tak lain tak bukan, kalau kita tanya masing-masing diri kita, kenapa kita sanggup hadirkan diri 1 jam, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang, setiap kali adanya kelas. Kenapa? Mungkin tak ada kita dibayar ke ataupun kita diminta dengan bersungguh-sungguh ke, tak ada. Kebanyakan atas rela hati dan pilihan sendiri, dan ialah kebetulannya Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, itu yang pentingnya, itu yang utamanya lah. Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dan beri masa yang lapang yang dapat kita khususkan untuk majlis-majlis ilmu begini. Dan antaranya majlis yang kita anggap dan kita harapkan, majlis kita ni insya-Allah majlis ilmu, majlis yang kita bersembang dan juga berbual dan muzakarah semata-mata untuk nak mencari jalan yang baik, macam mana nak baca Al-Quran dengan sempurna. Majlis kita itu sahaja. Mana-mana kelas online saya lebih kepada membaca Al-Quran. Kaifa, macam mana, bagaimana nak membaca Al-Quran seperti mana diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kelas tajwid, kelas tahsin, kelas kahfi, kelas yang lain.
semuanya lebih kepada macam mana nak baca Al-Quran dengan baik. Jadi kembali kepada tadi, daripada awal kita bersama kelas ini sampai sekarang, nampaknya tak jemu dan juga tak puas, dan juga tak putus asa tuan-tuan mencuba untuk nak mendapatkan ilmu dan juga memahami Al-Quran dan memahami hukum-hukum tajwid ini dengan baik, dengan gaya dan cara sendiri. Tak kira siapa kita, umur berapa, usia berapa, kelas berapa, di mana kita berada, berapa lama dah kita belajar, berapa guru dah kita bertemu, berapa kelas dah kita join, kan? Masih lagi kita sudi untuk dengan kelas-kelas kita ini yang kita namakan asas, untuk kelas yang peringkat awal lah, peringkat mudah. Jadi insyaAllah lah, uh, atas keikhlasan dan kesungguhan masing-masing, Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah tak akan melalu menjadikan masa yang kita habiskan ini berlalunya dengan sia-sia dan tanpa faedahnya dan tanpa manfaatnya. Yakinlah setiap detik dan masa kita habiskan dan kita gunakan untuk ilmu dan juga untuk Allah, kerana Allah dah tentu sekali ganjarannya tak terkira dan tak terbatasnya dari Amin. Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua, insya-Allah. Okey, mukadimah panjang ini, sementara tunggu-tunggu yang lain. Apapun, insya-Allah kita akan mulakan juga kelas kita pada malam ini. Sambung, kita dah cuti lama ni. Dalam cuti ni macam-macam aktiviti kita lakukan. Dan antara yang alhamdulillah kita masih lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah berjaya kita khatam dalam 10 awal Zulhijjah bersama. Itu pun ada kait dengan kelas kita ini. Ada kena mengena lah dengan kelas kita, kelas tajwid ini. Jadi waktu kita baca Al-Quran untuk kita khatam itu, kita baca dengan tajwid, insya-Allah itu yang kita harap. Dan bila kita dengan kelas-kelas yang lain, kita masih lagi murajaah, masih lagi ulang kaji, masih lagi kita ada merapatkan diri kita dengan ilmu tajwid. Contohnya, kaum muslimin dan juga muslimat yang mana join dengan mana-mana kelas tadarus, pagi-pagi ke petang ke malam, mesti ada sebut-sebutnya hukum tajwid. Maksud saya di sini, ilmu yang tak diulang kaji, ilmu yang pernah kita belajar dan tak disebut-sebutkan selalu, dia akan lari, dia akan kurang, dia akan nak kata pudar pun boleh, ataupun dia akan liar. Istilahnya liar. Dia tak jinak. Dia maksud liar di sini, kita susah nak panggil balik. Kita susah nak sebutnya balik. Ini antara kesan apabila kita tinggal satu-satu ilmu itu dan kita jauhkan diri kita, kita biarkan dia jauh daripada diri kita, maka dia akan lari daripada kita. Bila dia liar, dia lari pada kita, kita pula nak panggil balik, kita pula nak sebut-sebut balik, dia agak susah. Jadi ini tak perlu saya bagi contoh pun. Di masing-masing boleh rasa sendiri. Bila baca Al-Quran dan katakan lama lah kita tak tengok tajwid. Bila nak sebutnya memang dia akan jadi susah dan juga payah. Jadi saya ada contoh pelajar-pelajar yang ada dan ikut saya waktu pagi ataupun malam, dah mula kurang hukum tajwidnya. Dah mula susah nak sebut. Kadang-kadang hukum tu hukum yang sangat mudah. Hukumnya macam, yalah, mat jaiz ke, mat wajib ke, qalqalah pun dah mula gagap dan dah mula susah nak sebut. Nak kata makan daging lebih kurban pun tidaklah sangat, kan. Di mana-mana pun kurban kita setakat kita makan je lah, tak adalah nak makan sampai berkilo-kilo. InsyaAllah tak ada kena mengena kot. Tapi memang yakinlah dalam sebulan kalau kita tak sebut, dia akan lari, dia akan kurang. Mana-mana ilmu sebenarnya, apa saja ilmu. Lagi-lagi ilmu yang ada kait dengan hafazan. Ilmu yang ada kena mengena dengan ingatan, dengan hafazan kita, dengan kita kena simpan dalam hafazan. Bila kita tak ulang-ulang, dia akan lari. Dia nak kena dalam tempoh yang lama juga,
nak menjinakkan hafazan itu, nak betul-betul bagi dia terpahat dan juga terpaku, terukir di dalam hafazan dan ingatan kita tu, perlu kepada tempoh yang agak lama sikit. Yang maknanya nak kena mujahadah dan nak kena muthabarah dan sabar yang tinggi. Sabar yang lama, perlu kepada masa sampai tahap dia betul-betul dah memang dah sebati dan melekat dalam ingatan kita, yang lepas pada itu mungkinlah boleh kita sibuk dengan hal lain dan kita lama-lama sekali jenguk-jengukkan ilmu itu, dia tak lari sangat lah. Dia tak lari sangat. Jadi ini pengalaman yang saya share kepada tuan-tuan perempuan semua, agar kita jangan putus asa dan memang kita ada satu harapan untuk kita menjadi tahap itu, untuk kita mencapai tahap yang insya-Allah bila-bila masa nak sembang pasal tajwid, mari, boleh. Saya boleh bercakap. Contohnya, tuan-tuan pun akan sampai tahap itu insya-Allah. Bukan kita rasa diri kita hebat, tapi melalui pengalaman memang nak kepada usaha tahap itu baru sampai. Sebab nanti jangan tertanya macam mana saya dah usaha, sebab ada beberapa orang yang mengadu hal lah. Saya dah cuba ustaz daripada muda sampai ke sekarang, nak sebut tua sensitif. Daripada dulu sampai sekarang saya dah cuba, saya dah betul-betul buat macam-macam. Masuk daurah, masuk apa tu khusus, belajar kelas berdepan, belajar kelas di masjid dengan macam-macam ustaz dan ustazah. Jadi masih lagi tak faham-faham. Istilah tak faham tu berat tu, dia kata. Betul-betul tak boleh masuk, dia kata. Macam mana tajwid ni? Betul-betul macam betul-betul merajuk lah. Tak nak dengan dia katanya. Saya kata jangan putus asa, teruskan lagi dan lagi. Kita tak tahu kalau Allah nak bagi itu sekelip mata je, mungkin kita akan jadi lebih hebat daripada guru kita ataupun ustaz yang tengah-tengah ceramah ataupun bagi syarahan, bagi kelas-kelas ni. Kalau Allah nak bagi, Allah nak bukakan hati kita, Allah nak insyirah sadr kita. Rabbi syrah li sadri. Allah nak bukakan dada kita, nak bukakan kefahaman kita, maka insya-Allah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala-galanya. Kau usahalah. Sebab kita nak usaha apa lagi? Kita nak apa tu? Kita nak kejar apa lagi dalam usia kita, dalam zaman kita sekarang ini? Kalaulah kita tak peduli Al-Quran, mungkin orang tak terasa. Tapi Masya Allah tuan-tuan, memang Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita semua dan tuan-tuan semua Masya Allah banyak masa bersama Al-Quran. Jadi kalau tak ada usaha ke arah untuk nak menambah lagi baik membaca Al-Quran, maka kita amat rugi, sangat-sangat rugi. Biarlah bila Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang untuk kita sibuk dengan Al-Quran, biar kita betul-betul usaha untuk menjadi yang terbaik antara yang terbaik. Tak dapat yang terbaik pun, yang baik pun okeylah. Yang baik antara yang terbaik. Kita cuba usaha bertanya dan juga usaha belajar, usaha masuk kelas, usaha buat kajian, buat rumusan, tulis tu yang daripada kelas. Saya tengok tadi kelas, antara kelas yang awal saya perlu kepada buat ada nota. Daripada awal lagi, awal-awal kelas lagi, antara syarat yang memberi kesan kepada kelas kita ataupun mana-mana kelas yang kita masuk, yang paling penting antaranya kita nak kena ada di sebelah handphone ataupun laptop kita yang kita tengah join kelas online ni, kena ada sekurang-kurangnya kertas kosong untuk kita conteng-conteng dengan bahasa kita. Kena ada. Itu paling penting. Bila kita buat rumusan, setiap kali kita mendengar, kadang-kadang saya bercakap banyak ni. Cakap je kan. Jadi sambil-sambil mendengar tu, belum lagi nak unmute tu, conteng-conteng je lah apa yang dengar daripada saya, apa yang dengar daripada kawan-kawan yang lain, buat rumusan dan conteng-conteng. Dan bila kita nak bercakap, barulah kita berhenti bertulis. Itu memang sangat-sangat membantu untuk kita lebih jelas dan lebih faham. Sebab nanti bila kita tulis apa yang kita tak faham, kita boleh bertanya. Tapi kalau kita hanya mendengar, dia banyak benda sebenarnya. Kalau kita hanya mendengar, sama ada betul-betul khusyuk dan segala apa yang kita dengar tu lalu ke telinga kanan kita, lepas tu singgah di hati kita, lepas tu dia macam separuh keluar daripada telinga kita ke telinga kiri, ataupun sedikit yang keluar, yang terkeluar. Tapi ada juga yang singgah di hati, singgah di ingatan. Itu alhamdulillah ilmu yang bermanfaat. Tapi ada juga yang memang nampaknya khusyuk,
Kan? Tapi memang segala apa yang diperkatakan, apa yang dia dengar itu lalu saja di depan mata, tak singgah-singgah pun, hilang begitu saja. Kalau 10 benda yang kita bahaskan dalam kelas, dalam satu kelas, mungkin 10-10 tak singgah. Touch and go saja. Lalu dan jalan kan. Biar yang ada yang singgah lah. Bila yang ada yang singgah, sampai mungkin kita boleh bawa berbual selepas kelas ini dengan apa siapa-siapa yang ada sekeliling kita. Yang paling bagus lagi, nanti kita ada grup, kita boleh sembang-sembang lagi apa yang kita bahaskan. Kita sembang balik, kita bincang balik. Esok kita jumpa dalam kelas-kelas yang lain, kita boleh sembang lagi. Kebetulan nanti jumpa hukum yang sama dalam kita sedang kelas yang lain, kita boleh sembang balik. Dengan cara tu sebenarnya, siapa yang buat cara tu berhasil, ataupun hasil yang ada pada dirinya sangat-sangat ketara. Tak perlu sebutlah siapa yang ada dalam grup kita ini. Mereka antara orang yang buat cara tu, bila habisnya kelas dia bersembang lagi, bila habisnya kelas esok dia bersembang lagi, dia bertanya lagi, dan dia bincang-bincang lagi. Akhirnya banyak yang dia boleh simpan dalam fahaman dia dan dalam ingatan dia, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Untuk malam ni insya-Allah kita sambung akhir kelas kita. Kalau tak silap saya, kita selesai mad jaiz dengan mad wajib. Mad wajib dengan mad jaiz. Kelas itu kelas yang sebelum raya, kita selesai mad jaiz dan mad wajib. Mad jaiz, mad wajib kita dah bincang panjang lebar. Saya tengok balik kuliah kita ataupun kelas kita yang lepas, masya-Allah, menarik. Kita bahas bersama sampai kita buat macam-macam soalan untuk kita lebih jelas dan lebih faham, insya-Allah. Okey, malam ni kita akan sambung lagi. Kita akan sambung lagi mad-mad pecahan daripada mad asli. Mad pecahan daripada mad asli, antara mad yang selalu kita jumpa dan kita baca, kadang-kadang ada terkurang jelasnya ataupun terkurang hukumnya. Jadi dalam murajaah kita ini, ulang kaji kita bersama, mudah-mudahan dengan harapan kita dapat faham dan dapat kita baca dengan baik, insya-Allah. Okey, mad badal. Kita mulakan dengan mad badal. Malam ni kita cuba habis 2-3 jenis mad untuk murajaah kita bersama, ya. Okey, mad badal, bagi saya mad badal tak ada masalah sangat. Tak ada masalah sangat. Asalkan, saya simpulkan di sini, bila sebut mad badal, asalkan bacaan dalam Al-Quran, setiap hamzah yang dalam Al-Quran, a, i, u, setiap hamzah dalam Quran, a, i, u, yang dibaca kadar 2 harakat, itulah mad badal. Mana-mana hamzah dalam Al-Quran yang dibaca dengan 2 harakat, sama ada fathah, kasrah, dhammah, a, i, u, maka itulah mad badal. Ada sebahagian tajwid disebutkan mad badal hanya pada awal kalimah sahaja, dan di pertengah kalimah disebutkan mad syibih badal ataupun syabihun bil badal. A, I, U. A, I, U yang dibaca 2 harakat dalam Al-Quran. Jadi itu sahaja mad badal yang kita boleh baca dan kita kenal dengan mudahnya. Nanti kalau waktu kita nak mengeluarkan hukum dalam bacaan, ingat bila ada A, I, U kadar 2 harakat yang kita panjangkan, itulah mad badal. Senang cerita, ya. Cuma kalau kita nak bahaskan macam mana asalnya badal ini, makna badal itu apa, makna badal itu pertukaran, macam mana nak ditukarkan, macam mana proses pertukaran, itu perlu juga kita tahu dan kita faham, supaya nanti dalam beberapa perkataan dalam Al-Quran ada juga mad badal yang belum diproses, yang belum ditukarkan. Maknanya kita nak kena tukarkan sendiri. Kita nak kena tukar sendiri. Okey, yang ini, bahagian ini, part ini saya akan serahkan kepada sesiapa yang bersedia untuk buat penjelasan. Silakan. Boleh ambil bahagian untuk mad badal, macam mana kita nak faham, macam mana kita nak kenal. Okey, peserta-peserta yang selalu unmute, belum masuk lagi, ada beberapa orang saja. Okey, tak apalah, siapa-siapa yang ada boleh bercerita dengan mak badal, bercerita hal mak badal.
tentang mak badal, macam mana kita nak simpulkan kepada diri kita dan kepada yang lain. Silakan. Bila sebutnya mak badal, kita faham macam mana. Mustahaknya ikut apa yang kita faham, itu lebih baik lah. Sebab bila kita cerita ikut kita faham, tanpa kita baca dalam buku, kita akan cerita yang sebenarnya selama ini kita faham macam mana. Dan bila dalam penjelasan kita tu memang kena dengan apa yang dalam kitab tajwid, maka alhamdulillah. Tapi kalau ada lebih kurangnya, maka kita akan tambah lagi insya-Allah. Okay, Haji Hanafi, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Mat badal ialah apabila kita baca hamzah yang dengan dua harakat. Okey. Badal tu macam mana badal? Mat tu panjang, badal tu apa? Dal tukar. Tukar, okey. Okey, jadi tukar. Jadi bila nak tukar, mesti dia nak kena ada dua perkara. Satu, dua. Ditukarkan satu kepada dua ataupun dua ditukarkan kepada yang pertama. Itu istilah tukar lah. Apa yang ditukarkan di sini? Asal dia uh, dia hamzah berbaris dan lagi satu sukun. Jadi ditukarkan pada Okey. satu dia. Okey. Yang ditukarkan hamzah yang pertama ke hamzah yang kedua? Hamzah yang kedua. Hamzah yang kedua yang berbaris sukun itu ditukarkan. Ditukarkan kepada apa? Pada alif. Kepada huruf mat. Lebih Mat. tepatnya kepada huruf mat yang sesuai dengan baris hamzah pertama. Kalau baris hamzah pertama itu baris atas, maka huruf mat itu alif. Kalau hamzah pertama itu baris bawah, maka huruf mat itu ya. Ya. Kalau hamzah pertama itu baris depan, maka huruf mat itu yang ditukarkan itu adalah huruf waw. Nampak tak? Bila Haji Hanafi cuba menjelaskan apa yang dia faham, jadi kita nampak apa yang dia faham, itulah ilmu. Itu yang kita harapkan. Yang itu yang kita nakkan, ilmu yang kita simpan dalam fahaman kita. Dan bila kita boleh jelaskan seperti mana disebut Haji Hanafi tadi, maka bertambah lagi cerahnya. Tadi dia kata tukar kepada alif. Memang tak cukup. Kalau alif, bila nak bertukar kepada ya? Bila nak tukar kepada waw? Jadi istilah yang betulnya, hamzah yang kedua yang berbaris sukun itu ditukarkan kepada huruf mat. Baru kita tanya, huruf mat tu huruf mat yang mana? Sebab huruf mat ada 3, alif, waw, ya. Ya, okey. Alif, waw, ya itulah kita nak tetapkan alif ke waw ke ya. Tengok kepada baris hamzah yang pertama. Kalau baris hamzah pertama alif, baris pertama hamzah pertama tu baris atas, maka huruf mat yang kita tukarkan itu adalah alif. Seperti mana saya jelaskan tadi. Okey, tengok kepada misal, contoh. Jika hamzah pertama berbaris di atas, hamzah kedua ditukarkan kepada huruf mat alif. Asalnya a'mana. Okay, perkataan contoh dalam Al-Quran. Amana ataupun amanu. Amana ataupun amanu. Itu baca dua harakat. Itulah mat badal. Tapi kalau kita tengok di sini, amana. Amana di sini dah siap tukar. Dah berlaku dah pertukaran. Dah ada diproses, siap. Jadi tinggal lagi kita baca sahaja mana kita baca dengan kadar panjangkan itu dua harakat. Maka selesai, tak ada masalah. Okey. Cuma kalau nak tahu proses yang asalnya bila dan macam mana berlakunya badal pertukaran, kita tengok kepada perkataan asal yang sebelumnya. Perkataan yang asalnya a'mana. A'mana. Hamzah pertama berbaris atas, hamzah kedua berbaris mati. A'mana. Gitu asalnya. Ya ayyuhalladzina a'manu. Asalnya begitu dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab. Tapi Arab ni, lughah Arabiyah memang lughah yang unik dan lughah yang memang yang sangat-sangat sempurna dan memang lughah yang terbaik lah. Bahasa yang terbaik diakui oleh boleh dikatakan semua orang ahli-ahli lughah. Lughah Arabiyah
mempunyai kaedah yang paling sempurna, yang paling seimbang, yang paling kaya dengan bahasanya, dengan sastranya, dengan seni katanya, semua sekali lah. Jadi bila lugah itu lugah yang bagus, lugah yang baik, dan lugah itu kaedah-kaedahnya yang apa tu, yang komplit, maka dia mencuba memudahkan yang payah. Jadi dalam bahasa Arab ini bila bertemunya dua hamzah amana, susah. Kenapa susah? Sebab kedua-dua hamzah ini kita nak kena keluar daripada pangkal halkum. Satu berbaris, satu mati. A. Katakan kalau dalam satu baris tu ada 3 perkataan. 3 kali nak kena sebut a. Itu yang susah. Kalau satu pun dah susah, 2 lagi susah. Kalau banyak berbilang-bilangnya lagi susah. Jadi kaedah ini, bahasa Arab ini mencari satu kaedah yang memudahkan sebutan perkataan begini, maka diibdalkan, ditukarkan hamzah kedua yang susah kita nak matikan tu ataupun kita nak sebutkan kepada huruf mad. Maka dari amana menjadi amana. Kan senang. Amana jadi amana. Contoh yang bawah, daripada i'mana menjadi imana. Daripada i'mana, 2 hamzah menjadi imana. Daripada u'tu menjadi utu. Daripada utu menjadi utu. Jadi mudah dan senang. Inilah kaedah dan juga bahasa Arab yang membantu untuk orang Arab sendiri dan orang ajam yang bukan Arab pun senang membaca dan juga menyebutnya, insya-Allah. Okey, jadi satu contoh yang selalu kita jadikan sebagai rujukan kita dalam surah Al-Ahqaf, selalu kita sebut juga kan, dalam surah Al-Ahqaf, bila kita baca sampai surah Al-Ahqaf kita akan jumpa ayat ini. Muka surat 502 ayat yang ke-4. Selalu kita baca, qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu. Perkataannya saya tulis di sini je lah. Perkataannya macam ni. Dia ada dalam Al-Quran begini perkataannya. Jadi ada hamzah wasal dan ini hamzah mati dan juga bagi depan, nun bagi bawah, ya mati. Jadi perkataan ini kita nak mulakan. Kita nak mulakan nak mulakan dengan perkataan ini. Bila nak mulakan dengan perkataan ini, kalau kita tengok hamzah wasal, kalau kita nak mulakan dia akan jadi hamzah seolah-olah hamzah qata'. Jadi hamzah yang dibariskan, yang diberi baris. Jadi di sini kita baca baris bawah. Bila baris bawah, jadi samalah hamzah berbaris bawah bertemu dengan hamzah mati. Jadi macam a'manu i'mana u'tu. Jadi di sini jadi i'tu. Bila jadi i'tu, inilah yang maksudnya Arab nak kena mudahkan di sini. Dia ada satu kaedah, hamzah berbaris mati di sini ditukarkan menjadi huruf mad. Ditukarkan hamzah mati ini menjadi huruf mad, maka huruf mad yang sesuai di sini adalah huruf ya, sebab hamzah wasal dibaca bagi bawah. Hamzah wasal dibaca bagi bawah, huruf mad, huruf hamzah yang ini ditukar menjadi huruf ya. Maka kita baca ituni. Kita tak baca u'tuni, kita tak baca i'tuni, kita baca ituni bi kitabim min qabli hadha. Okey, inilah perkataan yang belum diproses. Dia tulis begitu, maka bila kita nak mulakan dari perkataan ini, kalimah ini, kita nak kena ibdalkan huruf hamzah ini menjadi huruf mad. Ada lagi tempat-tempat yang lain, sekiranya kita mula dengan perkataan yang begini rupanya lebih kurang, maka kita nak kena tahu kaedah dan tahu caranya, iaitulah kita nak kena ibdal. Kena baca 2 harakat, walaupun pada zahirnya ada hamzah, kita tak perlu baca hamzah sebab kaedah kita dah belajar dalam mak badal. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah, selesai mak badal dan terus kita masuk maklin. Sebelum itu ada apa-apa soalan berkenaan dengan mak badal? Kesimpulan saya dah simpulkan pada awal Jadi tadi. kita tak
Kita tak, bila kita baca kita tak baca i kan. Jadi ada i aja. Ya, kita baca 2 harakat. Itu ni. Itu ni aja lah. Itu ni sahaja ya. Hmm. Banyak lagi tempat-tempat yang lain, tapi tempat-tempat yang lain kebanyakan perkataan begitu dia ada di tengah-tengah bacaan. Abang Is masih di muka surat 502. Ah, Okey, 502. 501 Ya, ayat 25. ayat 25. 501 ayat 25. Ya. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا. Illa angkal. Ada? Betul? Okey, kalau berhenti di Angkalu. situ, kalau kata nak lajakkan. Ataupun macam ni. Kita baca illa an qalu tu bi abaina. Kita berhenti di situ. Lepas tu kita patah balik nak mula daripada itu. Dari i aja. I itulah. Baca dia di Ah. itu. Itu bi abaina in kuntum sadiqin. Jadi Itu. kalau kita nak terus kan angkalu. Ya. Angkalu tu. Ya, betul. Ayat ini tak famous, tak dibahaskan banyak sebab kebanyakan kita baca sambung sebab dia tak ada Ah, wakaf, dia tak ada tanda wakaf, tak ada tanda berhenti. Dia ah, beza dengan ayat 502 tadi, muka 502 ayat keempat tadi sebab dia ada wakaf di situ. Dia ada wakaf sebab itu banyak bila kita nak jadikan contoh mak badal yang belum proses, inilah ayatnya, ayat yang keempat muka surat 502. Tapi perlu juga ilmu kita, tahu kita bila kita terberhenti 501 dan ada lagi ayat-ayat di muka-muka surat yang lain, kalau perkataan macam ini, contohnya kalau kita berhenti illa an qalu tu bi abaina. Boleh sahaja kalau nak ambil daripada itu bi abaina. Boleh saja. Boleh sebenarnya. Tapi lebih sempurna ambil daripada illa an qalu. Itu lebih baik maknanya. Tapi katalah ada antara kita yang memang nafasnya pendek sangat-sangat. Daripada dia nak patah illa anqalu, illa tu dah ada mak dah. Dia kena sediakan nafas yang panjang lagi. Jadi tak lepas-lepas lah. Jadi bila bila orang yang nafas pendek, dia kena macam mana sekalipun dia kena ambil yang paling mudah dan paling paling dekat di tempat yang dia berhenti. Kalau dia berhenti illa anqalu tu, boleh dia ambil qalu tu, boleh dia ambil itu bi abaina, itu bi abaina in kuntum sadiqin. Cara kita nak pecah-pecahkan ataupun kita nak wakaf di tempat-tempat yang pendek-pendek, ataupun bacaan yang pendek-pendek. Jadi kalau dah tahu ilmu, dah tahu cara bacaan, jadi di sini dia kena baca itu, dia tak boleh baca itu ataupun itu. Okay, sebagai contoh. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, kalau gitu kita teruskan kelas kita ataupun mat yang berikutnya adalah mat lin. Okay, mat lin. Mat lin pun antara mat yang mudah. Tapi mat lin ini, kalau tuan-tuan perasan, dia dah mula masuk bahagian sebab mat yang kedua. Siapa ingat? Sebab mat ada 2. Satunya kita dah selesai. Mat lin ini dah masuk sebab mat yang kedua. Malam ni kurang soalan, kita tanya pula. Sebab mat yang kita dah selesai, sebab yang pertama tu sebab apa? Hukum-hukum mat yang berlaku dalam Al-Quran ini berpunca dari 2 sebab. Disebabkan ada salah satu 2 sebab ini, maka perkataan itu menjadi hukum mat. Salah satu sebab itu kita dah selesai. Dia ada pada hukum mat wajib, dia ada pada hukum mat jaiz, dan dia ada pada hukum mat badal. Dan dia ada pada mat silah tawilah sebenarnya. Tapi dimasukkan dalam bahagian yang kedua lah. Okey, sekarang ni kita dah masuk sebab yang kedua dalam bahagian yang kedua ini. Apakah sebab yang pertama? Apakah sebab yang kedua? Siapa ingat? Asbabul mad.
Cari tak jumpa. Hanya senyum saja. Orang yang di sebalik gunung tu tak ada jawapan ke malam ni? Tak kira lah sebalik gunung ke, di depan gunung ke. Ya Tak kan? ada, Ustaz. Tak ada, tak ada. Tak ada. Saya balik lambat, Ustaz. Jadi saya Oh, tengah je. tak apa, tak apa, tak apa. Tengah mencari lagi kat kaki-kaki gunung tak ada kot. Okey, siapa ingat mat ni mempunyai sebabnya. Tanpa sebab dia tak jadi mat. Mesti bersebab. Untuk nak jadi hukum mat ini mesti ada sebabnya. Okey, kalau cari tak jumpa kena tandalah. Dua sebab utama untuk perkataan Al-Quran itu menjadi mat. Sebab yang pertama iaitulah huruf hamzah. Sebab yang pertama huruf hamzah. Wujudnya hamzah maka adalah mat jaiz. Wujudnya hamzah maka adalah mat wajib. Wujudnya hamzah maka jadilah mat badal. Wujudnya hamzah maka jadilah mat silah tawilah. Disebabkan ada hamzah, kan? Ma asli bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, ma asli bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Hamzah datang dahulu daripada huruf mat. Itu wujudnya hamzah. Dan kita madlin ini masuk dalam bahagian sebab yang kedua, iaitulah saya dah jawab satu. Sebab yang kedua, kadang-kadang bila kita tanya ni, kita tunggu jawapan lama-lama ni, bila dapat jawapan tu dia ingat lama, insya-Allah. Beza kalau terus saya bagi jawapan, dia dengar dan dia takut dia lalu begitu. Sebab yang kedua apa dia? Bukan wakaf, wakaf lain. Wakaf itu syarat. Wujud sukun yang mendatang, Ustaz. Tak perlu mendatang. Okey, dah mulai jawab dah, boleh. Okey dah tu. Wujudnya sukun. As-sukun, huruf berbaris mati. Wujudnya berbaris mati. Wujudnya huruf berbaris mati. Wujudnya sukun. Sukun itulah merupakan sebab. Disebabkan adanya sukun, adanya baris mati, tak kira sukun itu mendatang ke tak mendatang ke, asalnya baris mati, maka berlakulah hukum mat, bacaan panjang pada kalimah-kalimah Al-Quran tersebut. Okey, jadi kita mulakan bahagian yang kedua ni, itulah sebab huruf mati ataupun sukun ini dengan maddul lin. Maddul lin. Okey, maddul lin, bila sebut maddul lin ni ingat aja din kita, masya-Allah. Baik orangnya. Bila mad lin ni dia suka. Okey, mad lin, mad tu panjang, lin lembut, lunak. Lin tu lembut, lunak. Jadi dalam sebutan sambil kita panjang itu dia ada kelunakan ataupun kelembutan dalam sebutan mat tu. Dalam kita nak panjangkan kalimah Al-Quran itu dia ada lembut dan senang ataupun mudah untuk kita nak sebutkan perkataan yang cukup syaratnya mat lin. Okey, mat lin, siapa boleh bagi rumusan ataupun syarat-syarat untuk mat lin, untuk kita kenal mat lin tu macam mana? Silakan. Mat lin ni mudah. Fadal. Siapa-siapa pun boleh. Qari'ah pun boleh. Silakan. Okey, dalam mesej kita, dalam ruang chat kita, ketika wakaf, atas ada sukun. Okey. Ini sebahagian dari petanda-petanda kalimah itu adanya lin. Tapi belum cukup lagi. Okay, siapa ingat pernah kita rumuskan ada beberapa perkara dalam perkataan yang adanya mat lin? Siapa ingat?
Macam mana kita nak kenal matlin? Okey, kalau gitu siapa-siapa yang nak mencuba huraikan ikut apa yang faham. Macam mana kita nak kenal maklin? Ikut faham kita sendirilah. Bila kita tengok Quran tu, perkataan itu adanya maklin, kita dah kenal. Ini maklin. Macam mana kita kenal? Ikut gaya kita sendiri. Ada huruf berbaris saja. Ajar Rafiah sebelum dan sesudah. Dia bila type separuh-separuh ni, jadi jawapan pun tak penuh lah, tak full. Kalau berbual pun boleh insya-Allah. Belum lagi ni. Belum sempurna. Dia ada satu poin penting dalam maklin ni kita kena mulakan dengannya. Haji Samad boleh? Kan seperti yang kita ketahui dalam lin itu maksudnya lembut kan. Ia terjadi apabila huruf waw atau huruf ya selepas huruf yang berbaris. Lalu kita disukukan kerana wakaf. Dan dia dibaca pada 2, 4 atau 6 harakat saja. Sahaja. Okey, hampir sempurna, cuma ada satu poin yang penting bila sebut waw dan ya tu. Waw dan ya tu macam mana keadaannya? Waw dan Yang didahului oleh fathah, Ustaz. Okey, Fathah. waw dan ya. Okey, keadaan waw dan ya tu macam mana? Sihat tak sihat? Waw dan ya sukun, berbaris sukun, Ustaz. Ya, tu sambung menyambung komplit tu, masya-Allah. Ya. Paling penting sekali dalam huruf lin. Inilah orang kata pecaman utama huruf lin mesti nak kena mulakan dengan huruf lin. Huruf lin. Itu jadi ramai-ramai mungkin tertinggal perkataan huruf lin. Sebab apa sekalipun dia ada pecaman dia. Setiap perkara dia ada tanda-tanda utama dia. Bila sebutnya maklin, mesti kita nak kena attack dan kita nak kena tuju kepada huruf lin dulu. Dan huruf lin tak lain tak bukan. Bila nak sebut huruf lin, mesti nak kena waw ataupun ya berbaris mati. Mesti. Dan berbaris mati pun tak cukup lagi. Mesti didahului sebelumnya huruf berbaris atas. Yang tu tuan-tuan dan qariah kita dah jawab. Sebelumnya baris atas. Tetapi tak cukup kalau kita hanya sebut baris sebelumnya baris atas. Selagi mana kita tak sebut waw dan ya itu, waw ataupun ya berbaris sukun. Maka dia tak akan jadi lin kalau waw tak disebutkan sukun. Lepas tu, Haji Samad dah sebut betul, selepasnya waw dan ya berbaris sukun, sebelumnya huruf berbaris atas, selepasnya adanya huruf berbaris mati disebabkan kita berhenti. Okey, maknanya 3 perkara di sini. Kita nak kena cari 3 perkara dalam maklin, ada 3 perkara. Jadi jawapan sebenarnya maklin, kalau kita ingat 3 perkara ini, settle masalah. Yang pertamanya, huruf lin. Waw dan ya berbaris mati. Yang keduanya, huruf sebelum waw dan ya berbaris mati, berbaris atas. Yang ketiganya, selepas waw dan ya huruf lin berbaris mati yang sebelumnya berbaris atas itu, selepasnya ada huruf berbaris mati disebabkan kita berhenti. Maka berlakulah perkataan itu, pada perkataan itu madlin. Contoh. Contoh di skrin kita ada ahlal bait. Al-bait. Kita tengok di sini semua syarat-syarat yang kita sebut 3 perkara tadi ada. Kita tengok Yang pertama tadi huruf waw ataupun ya. Di sini huruf ya. Ya berbaris mati. Sebelum ya berbaris mati ada huruf berbaris atas. Ba. Dan selepas ya berbaris mati yang sebelumnya berbaris atas, ada huruf mati disebabkan kita berhenti. Walaupun di sini ahlal baiti bagi bawah, tapi kalau kita wakaf di sini, ti di sini kita kena matikan. Sebab kaedah Arab memang la yuqafu ala mutaharrik. Tak boleh berhenti atas huruf berbaris. Jadi yang berbaris matikan. Jadi ta ni kita mati. Bila mati, maka cukuplah 3 syarat. Maka sahlah perkataan ini menjadi hukum maklin. Bila maklin, kita ada 3 wajah.
kita ada 3 pilihan untuk kita baca. Pilihlah salah satu. Qasar, tawassut ataupun isba'. Isba'. 2, 4 ataupun 6. 2, 4 ataupun 6. 2 harakat qasar, 4 harakat tawassut, 6 harakat isba'. Pilih salah satu. Cuma kita nak kena ada kaedah disiplin kita dalam tajwid. Bila kita dah pilih 2 dalam lin, jenis lin ni, maka semuanya 2, 2, 2 belaka. Bila kita dah pilih 4, maka semua mat lin dalam bacaan yang sama, kita kena baca 4, 4, 4 belaka. Bila kita dah pilih 6, maka dalam satu bacaan itu kita nak kena 6, 6, 6, 6 belaka. Pilihan itu pada satu kali bacalah, pada bacaan yang sama. Dia tak boleh pula bila kita dah register, kita baca lin ini 2 harakat, sepanjang hayat dah tak boleh tukar. Tidaklah. Maknanya seminggu tak boleh tukar dah. Lin kita hanya 4 harakat saja. Tidak. Dalam bacaan yang sama sahaja. Contohnya kalau katalah dalam satu kelas ataupun dalam pusingan kita yang pertama kita baca mat lin 2 harakat. Jadi kalau satu page tu kita baca semua mat lin 2 harakat belaka. Datang pusingan yang kedua pula kira bacaan baru. Okey, kita nak pilih mat lin 4 harakat. Jadi satu muka surat tu buatlah 4 harakat. Macam tu. Okey. Jadi bila-bila masa kita boleh tukar-tukar wajah 246 ini, tapi dalam satu kali kita baca, satu nafas kita baca tu, satu trip kita baca tu, kita hanya baca dengan wajah yang kita pilih. Tak boleh kita tukar-tukar. Sekali 2, sekali 4, sekali 6. Jadi dia tak ada indibat, dia tak ada kemas. Dari segi wajah-wajah yang diberikan, yang diberi pilihan, kita campur-campurkan, kita rojak-rojakkan, kita tak boleh itu. Disiplin dalam tajwid, wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Ulama tajwid menggariskan bila kita pilih wajah, kita kena lazim ataupun kita kena samakan ataupun seragamkan, insya-Allah. Cuma nasihat saya, bila diberi pilihan itu, kita sendiri tahu wajah mana yang sesuai dengan kita. Bagi mereka yang nafas panjang, Masya Allah, bolehlah ambil yang 4 ataupun 6 harakat. Kalau betul-betul nafas panjang. Tapi kalau nafas kita cukup-cukup je, ambillah yang sesuai. Ambillah yang 2 harakat. Kalau saya tanya tuan-tuan, pilih berapa? 2 ke 4? 4. Saya rasa 4. 4 Siapa yang pilih 4 sama dengan saya? Tapi kita biasa baca 2 je, Ustaz. Okey, 2. Haji Hanafi berapa kalau Mak Lin? InsyaAllah baca 4. 4. Okey. Okey. Ingat, soalan ini saya akan tanya lagi bila kita habis mad arid li sukun. Nanti dia ada satu faedah untuk kita bersama. Jadi ada 4, ada 2. Okey, tak apa, kita teruskan juga. Kita habiskan mad arid sukun dulu malam ni. Okey, Mak Lin jelas kita dah selesai tadi. Mak Lin mudah insya-Allah, dan tak banyak contohnya dalam Al-Quran banding dengan mak-mak lain. Okey, mad yang seterusnya masih lagi dalam sebab yang sama, sebab iaitulah sebab baris mati. Mad arid li sukun. Mad arid li sukun mad yang paling banyak dalam Al-Quran. Antara yang banyaklah, yang selalu kita jumpa. Kadang-kadang tak semestinya di hujung ayat, di tengah-tengah ayat pun terjumpa juga mad arid li sukun ni. Jangan kita ingat hanya di hujung-hujung ayat saja. Asalkan kita berhenti, cukup syaratnya, jadinya ma'arid li sukun. Ini lebih penting lagi ni. Okey, ma'arid li sukun lagi mudah dan lagi banyak, lagi kerap kita jumpanya dalam bacaan kita. Maka betul-betul kita nak kena faham dan kita nak kena kemas dari segi bacaan kita. Supaya bacaan kita nampaknya tertib dan juga seragam. Ma'arid li sukun, kalau nak kenal secara mudahnya, setiap mad asli selepasnya ada huruf mati disebabkan kita berhenti. Kalau tuan-tuan nak buat macam tu pun senang. Setiap mad asli, selepas mad asli itu ada huruf berbaris mati disebabkan kita berhenti. Saya guna bahasa gitu, saya susunkan ayat itu lebih mudah daripada
setiap mad asli jumpa dengan sukun arid. Ada juga orang istilahkan gitu. Jadi orang yang dah bahasanya tinggi, dia boleh guna bahasa ini ataupun susunan ayat ini. Setiap mad asli selepasnya ada sukun arid. Sukun yang baru datang. Sukun yang baru berlaku. Apa maksud sukun arid? Iaitulah sukun yang berlakunya disebabkan kita berhenti. Jadi bahasa yang lagi mudahnya, setiap mad asli selepasnya ada huruf baris mati disebabkan kita berhenti. Ini bahasa saya lah. Jadi kalau tuan-tuan boleh faham, boleh simpulkan dalam bahasa sendiri, ingatlah dalam makna yang sama, mad asli selepasnya ada huruf itu tak mati sebenarnya, tak sukun. Tapi disebabkan kita berhenti, maka kita kena sukunkannya. Itulah ma'arid lis sukun. Mad panjang, arid lis sukun, disebabkan baru berlakunya sukun, maka wujudlah mad arid lis sukun ini. Mereka berlakulah ma'arid lis sukun ini. Sebagai contoh dalam skrin yang saya share ni, perkataan linnasi. Linnasi. Okey, kalau kita tengok nasi ni mad asli biasa. Linnasi mad asli biasa. Kalau kita sambung linnasi na ni mad asli biasa je. Tapi kalau kita berhenti linnas, sini kita kena matikan. Maka mad asli bertemu dengan huruf berbaris mati disebabkan kita berhenti. Disebabkan kita berhenti di sini, maka berlakulah ma'aril sukun. Yu'minuna, alladzina yu'minuna, yu'minuna, nuna ni di sini mad asli. Tapi bila kita berhenti di sini, disebabkan kita berhenti di sini, nun ini kita nak kena matikan. Mad asli bertemu dengan huruf mati disebabkan kita berhenti. Bila ini bahasa dan ini pengertian yang saya bagi, kita faham, maka kita tak risau lagi. Di mana sahaja berlakunya, sama ada di hujung bacaan kita, di hujung ayat ataupun di tengah-tengah ayat, tapi kita berhenti juga. Maka kalau kita faham istilah ini, kita akan kenal walaupun di tengah-tengah ayat, itu pun mad arid sukun. Tak semestinya hujung ayat. Contohnya kata bacaan macam ni, yu'minun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi dalam surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita berhenti. Alladzina yu'minun bil ghaibi wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa mimma razaqnahum. Panjang lagi, tapi kita dah berhenti di situ. Alladzina yu'minun pun, walaupun di tengah ayat, awal-awal ayat lagi, itu pun mad arid lis sukun. Boleh faham insya-Allah. Mad arid lis sukun, kadar bacaannya 2, 4, 6 harakat. Kadar bacaannya 2, 4, 6 harakat. Qasr, tawassut, isba'. Sama juga dengan mad lin tadi. Dan sama juga kaedahnya, kalau pilih 2, 2, kalau pilih 4, 4, kalau pilih 6, 6. 2, 4, 6. Disebabkan mad lin dan juga mad arid lis sukun ini ada persamaan dari segi al-aujuh, wajah-wajah yang boleh kita pilih, dan juga disebabkan mad arid lis sukun ni antara mad yang banyak terlibat dalam bacaan kita, selalu kita jumpanya, maka kita betul-betul nak kena pilih. Macam soalan tadi, kita sendiri nak kena buat persiapan. Setiap kali baca, kita nak kena buat pilihan. Nak baca 2 ke, nak baca 4 ke, nak baca 6. Dia tak boleh asal boleh. Dia tak boleh asal jadi je. Mesti nak kena merancang. Barulah bacaan kita nampak kemas. Ini maaflah saya kalau saya bahasa ini tak berapa sesuai saya gunakan. Kalaulah katalah orang tu datang baca asal boleh je, kan? Ikut suka je, ikut senang je. Bila nak break je, bila nak berhenti je, asal ada je nafas. Yang mana ada kita guna je lah, kan? Itu memang tak ada persiapan. Qari'ah itu dia tak ada persiapan untuk nak kemaskan bacaannya. Termasuknya kita-kita lah. Termasuknya kita-kita yang selalu jadi imam pun sama juga. Kalau kita tak ambil berat bab ini, dia akan nampak sangat kita ni tak ada persiapan dan kita tak ambil berat. Jadi orang yang mahir, orang yang dah pakar tajwid, dia boleh perhatikan bab-bab itu. Jadi macam kita mungkin kita nampak macam sama je kan. Tapi orang yang cermat, orang yang
udhunun saghiyah, telinga tajwid. Telinga dia memang sensitif sangat. Bila ada je kekurangan tajwid, dia akan bunyi loceng kat telinga dia dan dia akan kesan dan dia boleh detect kekurangan tu. Jadi dia boleh nampak sangat kalaulah mad arilis sukun kita tak kemas. Sekali panjang, sekali pendek, sekali bunyi, sekali tidak, kan? Sekali nampak, sekali tak nampak. Sekali izhar, sekali ikhfa. Contohnya lah saya buat sebagai contoh kalau seorang jadi imam, kalau dia baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Sedap tak? Sedap kan? Ustaz baca memang sedap, tapi ada yang 4, ada yang 6, ada yang 2. Jangan kita hanya terleka dengan sedap. Bukannya boleh makan sedap. Maksudnya jangan kita terikut lenggok-lenggok bacaan. Saya sengaja buat tadi nakkan nampak beza sangat. Padahal setiap penghujung ayat surah Al-Fatihah tu memang semuanya ma'aril sukun. Bila sedap tapi salah, betul. Bila kita tak ambil tahu dan juga tak ambil berat, memang kita rasa sedap. Oh, imam tu best lah. Sebiji macam Sa'ad Al-Ghamidi dia baca contohnya kan. Sebiji macam itu, macam ini. Tapi sebenarnya macam salah. Memang ada salah di situ. Salahnya imam itu tak adil. Semua ujung tu ma'arif sukun, tapi ada yang dia bagi 2, ada yang dia bagi 4, ikut pilih dia, ikut suka dia. Ada yang dia bagi 6, yang dia seronok, yang dia sedap tu dia bagi 6. Dia tarik panjang, bagi lagu sedap sikit. Yang macam yang hujung-hujung tu dia tak suka sebab apa? Ayat tu panjang, dia baca lean sikit je sebab nafas dia pun dah habis. Inilah yang selalu berlaku pada diri kita kalau kita tak kemas dan juga kalau kita tak ambil kira bab kadar aujuh, wajah-wajah yang diberi pilih. Jadi malam ni sekurang-kurangnya para hadirin sekalian, kita ambil bab ini pun dah cukup. InsyaAllah setiap kali kita nak baca, kita dah buat nawaitu. Buat pilihan. Kali ni saya terasa macam bertenaga. Saya rasa macam nafas boleh tarik panjang sikit. Jadi setiap ma'arif sukun saya nak baca 4. Sebab saya seronok baca 4, sebab saya boleh tarik panjang. Contohnya, saya dah buat putusan macam tu. Jadi setiap kali jumpa je ma'arif sukun, kita dah berjanji dengan diri kita, ma'arif sukun nak baca 4. Jadi fokus kita untuk baca 4 itu ada pada setiap kali jumpanya ma'arif sukun. Itu yang seronok. Jadi kita ada hubungan fokus kita dengan lidah yang sedang membaca. Ada hubungan. Sebab dia nak kena sehaluan dan juga sekali jalan. Jadi kalau tak ada fokus, dia akan jadi macam tadilah. 2, 4, 6 ikut suka dan juga ikut selesa. Jadi tuan-tuan, Al-Quranul Karim, tajwidul Quranul Karim ini memang diajarkan kepada kita supaya kita baca dengan kemas dan juga tertib. Bila kita susun, insya-Allah cepat kita mencapai tahap seorang yang membaca Al-Quran dengan betul-betul bersungguhnya dan berhati-hati. Dan bila kita dah biasakan dan dah tarbiyah diri kita, dah latihkan diri kita dengan cara itu, insya-Allah dengan secara sendirinya orang dengar bacaan kita, orang akan terasa seronok, terasa macam mudah didengar, senang didengar dan juga terpaut dengaran gitu. Kita macam kita tarik perhatian dia supaya dia mendengar sepenuhnya apa yang dibaca, apa yang kita baca, apa yang sedang dibaca.
Dia sebab ada juga Al-Quran yang membaca itu kalau tak kemas ataupun belum sempurna, kita mulalah pendengaran kita lari ke sana, lari ke sini, ataupun fokus kita, hati kita dah pergi ke lain sikit. Sebab tak begitu tertarik dengan apa yang kita dengar. Jadi itu semuanya usaha dari kita juga adalah macam mana kita nak baca supaya bacaan kita didengar oleh ramai dan diperhatikan ataupun diberi perhatian sepenuhnya. Jadi insya-Allah sama-sama kita usaha, dengan kita belajar tajwid inilah kita akan mencapai ke tahap itu. Siapa yang tak belajar tajwid, dia mungkin tak tahu hal-hal ini, dia boleh baca dengan cara dia, tetapi ikut rezeki dia lah. Kadang-kadang Allah nak bagi yang terbaik kepadanya, tak perlu baca tajwid, Allah dah bagi. Tapi kalau kita kenal diri kita, masih lagi tak dapat yang terbaik, bila baca ada je salah, masih ada lagi kelemahan, masih lagi ada kekurangan, rawatannya, cara penyelesaiannya adalah dengan kita belajar tajwid. Sebahagian besar akan membantu cara bacaan kita. Antaranya malam ni kita sebut mad arid lisukun, mad lin. Bila kita nak baca, pilihlah wajah yang sesuai. Jadi kembali kepada soalan tadi yang saya tangguh tadi, ada antara kita pilih 4, ada antara kita pilih 2. Dan mungkin tak ada yang pilih 6. Kan? Mungkin tak ada. Kecuali orang yang betul-betul nafasnya panjang. Jadi bagi yang pilih 2, bagi yang pilih 4, itu pilihan masing-masing. Tak boleh paksa. Cuma bila yang pilih 2 tu, di sini saya nak kongsi. Bila siapa yang pilih 2, dia kena lebih berhati-hati banding dengan yang pilih 4. Ini pengalaman saya lah. Siapa yang pilih qasar, 2 harakat mad arid lisukun ataupun mad lin, dia nak kena beri tumpuan lebih berbanding yang memilih 4 harakat. Siapa boleh jawab? Kenapa? Saya dah bagi penjelasan dalam masa yang sama saya nak jawapan. Okey, soalan kita, qari dan qari'ah yang memilih wajah 2 harakat dalam mad arid sukun ataupun mad lin, qari itu ataupun qari'ah itu yang baca 2 harakat itu, dia nak kena lebih berhati-hati berbanding dengan qari dan qari'ah yang memilih 4 harakat. Kenapa? Soalannya kenapa? Saya cuba ya Ustaz. Kemungkinan yang milih 2 tu Ustaz, mereka tak sampai 2 pun. Kadang-kadang 1,5. Ataupun dia punya, bila dia berhentikan bacanya itu, mungkin terbaca 1 harakat saja. Kemungkinan itu boleh berlaku Ustaz. Itu yang saya boleh bantu je lah. Masya-Allah. Okey, satu percubaan yang bagus. Okey, alhamdulillah. Okey, kita bagi can lagi kepada yang lain sebab kena sama dari atas, di tengah ayat dan wakaf pun nak kena sama-sama. Ini jawapan daripada muslimah kita. Lebih kurang juga. Maknanya dia kata semuanya kena dua belaka dan nak kena perhatikan sama ada di pertengahan ayat ataupun di akhir ayat, nak kena sama ratakan. Masih lagi ada can lagi untuk ditambah lagi jawapan selain daripada yang diterangkan oleh peserta kita, qari dan qari'ah kita, masya-Allah. Ada lagi jawapan lain? Tapi berbahaya Ustaz buat 2 Ustaz Pasal menghabiskan 4 biasanya kita buat lebih pada 2 Ustaz Wakaf. Okey, itu jawapan ke? Ya, saya rasa kalau bikin 2 susah lah. Kenapa susah? Itu soalan saya. Kenapa susah? Tadi Abang Is juga yang pilih 2 tadi. Saya ingat yang permulaan macam ai atau au, itu saya buat 2. Tak apa, yang tu tak ada masalah. Contohnya yang ma'arif sukun dengan ma'lin. Ma'arif sukun pasal buat 4 Ustaz. Tak boleh buat. Tarik baliklah. Jadi tarik balik. Okey. Haji Samad ada nak tambah lagi? Ya, pasal kalau rasa 2 tu macam kalau kita dah biasa baca yang mari situ yang biasa 4, kalau kita nak merubahkan jadi 2 tu mungkin agak payah sikit Ustaz.
Maksud saya kan kalau misalnya dua tu terlalu pendek dan kadang-kadang tak kena pada yang kita harus berhentikan lah. Maksud saya misalnya katakan mari sukun tu mesti nak 4 lebih baik daripada 2. Kalau Okey, misalnya 2 jawapan. macam Okey, saya cuba juga. Tadi Muslimah pun ada masuk dalam chat dia beritahu macam permulaan, pertengahan atau bila akhir ayat kita kita nak konsisten lah. Tapi sering berlaku seperti kita baca Fatihah, katakan kita baca dua, tapi bila sampai walau boleh nak dua, nak berhenti dua tu macam tak cantik. Dia akan jadikan 4 atau 6. Jadi tak tersusun lah. Maksudnya macam tak seimbang pada permulaan. Kata Abang Is bacakan dua. Tapi Abang Is bila nak baca ayat yang ketujuh tu, walau dhalin tu, Abang Is nak baca dua macam tak seronok gitu. Pasal dia imam kan. Dia mesti nak tarik lah. Kurang 6 harakat dia bawa. Itulah saya punya pandangan Ustaz. Okey, Masya Allah. Inilah bagusnya bila kita bincang dan kita minta pandangan dan mencuba jawab. Kita akan sampai ke satu jawapan yang lebih jelas kepada semua. Jadi daripada awal mula tu jawapan lain, lepas tu dah nampak sikit dah sampai kepada jawapan yang sebenarnya. Itulah jawapan sebenarnya. Seperti mana Haji Abdul Rashid, Masya Allah, yang last kali dia dah ubah sikit skrip dia dah menjadi jawapan boleh jadi cemerlang lah. Kita dapat bagi A dah. Okey, betul. Haji Taib marah saya Ustaz. Haji Taib marah saya. Belajar cemerlang. Malam ni dia menyorot belakang gunung. Okey, itu sebenarnya. Itu yang saya nak sampaikan sebenarnya. Sebenarnya dia lebih kepada keselesaan membaca kita. Bila kita membaca Al-Quran, kita ada lingguk kita sendiri sebenarnya. Siapa pun kita, macam mana lagu kita, kalau katalah lagu kita terbaik bagi kita, kita ada lingguk kita sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dah anugerahkan, dah rezekikan kepada kita suara yang sesuai untuk kita baca. Jadi bila ada lingguk kita dan cara baca Al-Quran, memang 2 harakat sangat-sangat bahaya dan tak membantu lingguk kita tu. Dia lebih kepada selesa membaca. Apatah lagi kalau kita baca dengan semangat, baca dengan betul-betul bertenaga, 2 harakat itu memang sangat-sangat tak cukup. Sangat-sangat bahaya. Kita nak kena disiplin betul-betul. Kalaulah mad asli yang kita pernah bincang 2 kelas sebelum ini, episod ataupun rakaman yang ke-71, kita khaskan mad asli. Nampaknya mudah, tapi ramai yang terlanggar lebih daripada 2 harakat. Nampaknya macam mudah mad tabi'i, tapi ramai yang tak cukup 2 harakat. Contohnya surah Wadduha. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita nampak macam 2 harakat, tapi sebenarnya dah lebih daripada 2 harakat. Kenapa dia lebih? Sengaja ke? Tidak, sebab dia nak seronok dengan lagu tu, dia tak cukup. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma qala. Itu kadar 2 harakat. Ma asli, qala asli. Sama-sama 2 harakat, 2 harakat. Wa ma qala. Itu kadar yang sebenarnya, tapi kadang-kadang baca wa ma qala lebih sikit. Nampak tak? Kalau 2 harakat memang untuk kita nak selesa lagu tu, dia agak kurang selesa. Sebab itu ayat-ayat yang di hujungnya mak asli, mak 2 harakat ini, ataupun mat iwad, kadang-kadang qari tu dia sepaksa nak kena sambung-sambungkan. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi bunga dan juga lagu irama ataupun lantunan tu yang dia nak lenggokkan lagu tu dah ada pada ayat yang dia sambung-sambung, dan di hujung tu dia terpaksa kena cutkan bacaan 2 harakat betul-betul. Jadi bila mak ada disukun, yang kita ada pilihan boleh ambil 4, kita ambil 2 juga, betul-betul nak kena jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu je. 2. Haji Rashid dah sebut, bila ada ujung-ujung, bila kadang-kadang kita dah tersemangat kena naik suara kita, mana nak cukup. Maliki yaumiddin. Selalunya yang selesanya bila penghujung yang kita nak habiskan nafas yang ada ni,
kita akan tarik lebih. Sebab itu ma'adli sukun lebih selesa bagi yang nafas panjang ataupun sederhana, lebih selesa 4 harakat banding dengan 2 harakat. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Itu saja yang saya cuba sampaikan malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, qari-qariah insya-Allah ma'adli sukun kita lebih tertib, lebih kemas selepas ini. Kita setiap kali nak baca, kita nak kena ambil kira kadar wajah yang mana yang kita nak baca. Kalau rasa macam hari itu kurang bersemangat, kurang bertenaga, bolehlah ambil yang 2 harakat. Tapi jagalah setiap ma'adli sukun 2. Kita tak boleh tarik panjang contohnya. Nafas kita tak berapa bertenaga. Tapi kalau dalam keadaan yang biasa, pilihlah 4 harakat kadar wajah tawassut. 4 harakat itu sangat-sangat selesa dalam membaca. Dan kita jagalah setiap kali mad sukun ataupun mad lin, kita tarik lebih sikit daripada 2 harakat menjadi 4 harakat, itu lebih sempurna. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah ada apa-apa nak tanya sebelum kita tutup majlis dan kelas kita? Terima kasih Ustaz. Okey, baik semua insya-Allah. Okey, tak ada apa-apa. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran wa barik lana fil ayati wa dhikril hakim wa tajawaz 'anna ma kana fi tilawatina min khata'in aw nisyan aw tahrifin aw ziyadatin aw nuqsan. Allahumma ij'alna min al-Quran alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat malam. Selamat malam. Selamat rehat semua. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Terima kasih. Sama-sama.